Malangnya pasukan bola sepak bawah 23 tahun Myanmar menjadi mangsa terkini pandemik COVID-19 dan terpaksa tarik diri dari kejohanan AFF di Kemboja. Myanmar sepatutnya membuka tirai menentang anak buah Brad Maloney pada petang Selasa. Dalam satu kenyataan media rasmi, Persekutuan Bola Sepak Myanmar menjelaskan bahawa punca penarikan diri pasukan kebangsaan adalah kerana keputusan positif beberapa pemain mereka. Ini pula reaksi Brad Maloney. Yeah, look, I'm not entirely sure of the regulations, but yeah, I mean, Myanmar have withdrawn, so they're officially out of the tournament. So our group only consists now of ourselves and Laos. I haven't heard that. If you've heard that, that's a first for me. So I really can't comment on that. That I haven't heard that at all. Yeah, look, I don't think it's any advantage to anybody. You know, we would have liked to have a game under our belt already, and we were looking forward to playing 3 group matches minimum prior to the tournament, but all that's changed. And as I say, it's come down to a one-off match now. So, you know, anything can happen in those type of matches, and you know, it's a real shame that these teams had to withdraw. And you know, I respect their decision. Obviously, players and officials' health is paramount at these times, and I respect the decision, and they probably had no choice other than to do that. But football-wise, it's a real disappointment that you know, we've come here to play, and you know, we basically the group has been reduced to only 2 teams and only 1 match for the group stage. No, as I say, I don't see it as any advantage. You know, a one-off match, anything can happen, and you know, it could go either way. It's like a final. So you know, there's nothing easy about it. We still have to get the job done, and you know, we have to get back to square one, as I say, and prepare for the match and do our best on match day. Baik, kita terus saja bersama dengan wartawan Fina Nasrum untuk kita dapatkan penjelasan mungkin lebih terperinci kerana kenapa pasukan Myanmar menarik diri daripada kejohanan ini. Okey, Fina, terima kasih sudi untuk berkongsi pandangan. Kita nak tahu sebab tadi dah disebutkan bahawa sebab utamanya adalah kerana COVID-19. Tapi kita tak dapat secara detail berapa ramai sebenarnya pemain mereka yang positif, pegawai pasukan dan juga keseluruhan tim pasukan Myanmar yang sekaligus menjejaskan peluang mereka untuk terus berada di Phnom Penh. Okey, Akbar, terima kasih. Sebenarnya tidak dinyatakan dengan jelas berapa bilangan pemain yang berhadapan dengan positif COVID-19, tetapi saya difahamkan hampir separuh pasukan terpaksa di kuarantin. Maksudnya itu termasuk dengan pemain yang positif dan juga pemain yang menjadi kontak rapat. Jadi saya fikir situasi ini adalah sukar untuk pasukan ini meneruskan hasrat mereka dalam kejohanan ini kerana mereka ketika ini sudah tidak memiliki pemain yang cukup untuk berhadapan dengan Malaysia yang sepatutnya berlangsung pada hari ini. Dan itulah yang menjadi kepada titik tolak penarikan diri mereka dalam kejohanan kali ini. Dan sekali lagi Malaysia yang sebenarnya sudah pun berkobar-kobar untuk membuktikan kemampuan mereka ataupun untuk menguji, Brad sendiri mahu menguji pemain-pemain ini, terpaksa ditunda lagi kepada perlawanan yang seterusnya. Bagaimana AFF memuktamadkan keputusan Myanmar ini? Apakah Malaysia diberikan 3 mata percuma selepas penarikan diri pasukan Myanmar kerana dalam kumpulan B ini hanya tinggal 2 pasukan, iaitu pasukan Laos dan juga pasukan negara kita? Okey, Akbar, memandangkan untuk kumpulan B masih lagi belum ada sebarang perlawanan yang berlangsung. Jadi mereka menetapkan ia adalah penarikan diri di mana tidak ada sebarang mata percuma diberikan kepada Malaysia. So ketika ini Myanmar, baik Laos ataupun Malaysia masing-masing dengan kosong mata, dan pencarian ketika ini adalah untuk menentukan siapa yang selayaknya berada di slot separuh akhir, dan untuk juga mereka menetapkan kedudukan keempat bagi slot separuh akhir, dan itu akan dilihat dalam penentuan tempat kedua terbaik daripada ketiga-tiga kumpulan. Okey, baik. Jadi ada 3 kumpulan di mana kumpulan A dan juga kumpulan C mempunyai pasukan lebih daripada 3.
Ada 4 pasukan. Apakah sebenarnya masih lagi ada orang kata perbincangan untuk mungkin hanya dua kumpulan saja dalam saingan kali ini? Malaysia letak dalam kumpulan A, Laos dalam kumpulan C, ataupun sudah pun muktamad, tak apa. Tetap dengan 3 kumpulan dan Malaysia dan Laos tetap akan beraksi satu perlawanan saja, Fina. Betul, itulah yang berlaku kerana kata sepakat ini telah pun dicapai dalam perbincangan pada hari ini dan AFF sendiri telah pun menyebarkan jadual perlawanan terkini di mana penetapan untuk kumpulan B masih lagi dihuni oleh Malaysia dan juga pasukan Laos dan ini sekaligus menyaksikan mungkin Malaysia akan berhadapan dengan cabaran mudah tetapi dalam masa yang sama saya juga risau sekiranya Malaysia yang masih lagi belum diuji dengan perlawanan yang kompetitif mungkin akan memberikan sedikit kesukaran untuk mereka mencari rentak dalam perlawanan ini. Jadi memandangkan pemain-pemain ini adalah pemain yang ada yang baru dipanggil dan mungkin boleh dikatakan bukan pemain yang regular bersama dengan Brad Maloney. Saya fikir kegugupan dalam aksi pertama mungkin akan memainkan peranan dan itulah yang mungkin boleh kita khawatirkan menjelang aksi dengan pasukan Laos pada 18 Februari nanti. Fina, on paper kita dapat lihat sebenarnya peluang Malaysia itu amat cerah untuk muncul juara kumpulan B berdepan dengan pasukan Laos. Tetapi saya nak tanya juga, kita perlu juga orang kata bersedialah kalaulah kita jadi naib juara kumpulan B itu. Apa mekanisme yang telah yang akan diguna pakai oleh AFF untuk menentukan pasukan naib juara kumpulan B itu akan layak ke peringkat separuh akhir? Okey, seperti mana yang kita sedia maklum Akbar, tiga juara kumpulan akan layak secara automatik beraksi di separuh akhir dan penentuan untuk satu saja lagi slot di separuh akhir akan ditentukan menerusi kedudukan kedua terbaik dari setiap kumpulan. Jadi apa yang saya faham di sini penentuan bukanlah berdasarkan kepada kutipan mata tetapi berdasarkan kepada jaringan. Saya sendiri masih belum jelas dengan apa mekanisme yang telah pun diambil oleh pihak AFF dan kita mengharapkan akan ada perincian yang lebih padat untuk kita lebih faham dari segi format permainan, dan lebih adil dari segi format permainan dan juga mekanisme yang perlu diambil agar saingan AFF bawah 23 tahun kali ini dilihat lebih adil dan ada value dia. Okey. Baik, terima kasih Fina. Apa yang kita harapkan sebenarnya Malaysia berjaya untuk menewaskan Laos dan peluang kita ke separuh akhir cerah. Terima kasih Fina. Sama.